Ini kita baca dah tu dan terjemah dah. Asalnya sekarang mana? Terjemah tu. Sekarang cerita Nabi Sulaiman tu asal. Kita sambung terjemah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman berkata, malam ini aku tetap akan pergi kepada 90 orang perempuan. Ini supaya semua mereka melahirkan anak yang dapat ataupun pandai menunggang kuda untuk berjuang di jalan Allah. Faqala lahu sahibuh, temannya berkata kepadanya, katakan insya-Allah. Tetapi dia tak kata insya-Allah. Dia pun pergi menemui mereka semua sekali, tetapi tidak ada seorang perempuan, tidak ada yang mengandung di antara mereka kecuali seorang sahaja. Itu pun dia melahirkan separuh orang, bisyiqqi rajulin, yakni seorang anak yang tidak sempurna. Wa aimul ladzi nafsu Muhammad biyadih, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, kalaulah dia berkata insya-Allah, nescaya mereka semua dapat berjuang fi sabilillah dengan pandai menunggang kuda semua sekali. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, beliau berkata dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kain kain sutra. Sarakah mana sedikit kain sutra. Faja'ala an-nas yatadawalunaha bainahum. Sahabat-sahabat mula bergilir-gilir mengambilnya, dan mereka kagum dengan cantiknya dan lembutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu berasa kagum dengan kecantikannya? Mereka berkata, yalah wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad di dalam syurga itu lebih baik lagi daripada ini, daripada kain ini. Dalam isnad Syu'bah dan Israel, dia ambil daripada Abi Ishaq, dia tak ada sebut walladhi nafsi biyadih. Kemudian riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah berkata, Hind bint Utbah bin Rabi'ah berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun penghuni khemah ataupun penghuni rumah di muka bumi ini yang saya paling suka mereka hina lebih daripada engkau, yang ini dahulu, yang mana saya dahulu suka benar kalau mereka itu, kalau hina, kalau ia hina lebih daripada engkau. Syakka Yahya, thumma ma asbah al-yawm, tetapi hari ini tidak ada sebuah rumah pun, tidak ada penghuni sebuah rumah yang lebih, sebuah rumah pun yang lebih saya suka mereka menjadi mulia lebih daripada ahli keluargamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa aidan, aku pun begitu, walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Qalat ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan seorang yang cermat sangat. Fahal alayya haraj, adakah menjadi kesalahan kepada saya memberi makan sebahagian daripada hartanya, kepunyaannya? Nabi SAW berkata, tidak, yang ini tidak boleh, melainkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya ketika Rasulullah SAW sedang menyandarkan belakangnya ke kubah ataupun kemah lah daripada kulit Yaman, idh qala li ashabi, tiba-tiba baginda berkata kepada sahabat-sahabatnya, sukakah kamu kalau kamu menjadi 1/4 daripada ahli syurga? Mereka berkata, tentulah. Baginda bertanya, tidakkah kamu suka
kalau kamu menjadi 1/3 ahli syurga? Mereka menjawab, tentulah suka. Nabi SAW bersabda, fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap kamu akan menjadi separuh daripada ahli syurga. Diriwayatkan dari Abi Sa'id bahawa ada seorang lelaki mendengar seorang lelaki lain membaca qul huwallahu ahad, diulang-ulanginya membaca surah itu. Falamma asbaha, pada keesokan paginya orang itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan apa yang disaksikannya. Wa ka'anna ar-rajul, seolah-olahnya orang itu dia menganggap sedikitlah apa yang dibaca oleh orang tadi. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu, yakni qul huwallah, la ta'dilu thulutsal Quran, menyamai 1/3 Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan rukuk dan sujud, yakni sujud kamu, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku nampak kamu dari belakangku apabila kamu rukuk dan apabila kamu sujud. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa ada seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamanya ada anak-anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku kasihi. Baginda mengucapkan perkataan itu 3 kali. Nah, ini masih lagi kita di dalam bab sumpah. Jadi sumpah tu sumpah muaqqadah ke ataupun sumpah laghu, yaminul laghu. Nak cerita berkenaan dengan sumpah lagi. Cara-cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ini termasuk di bawah bab tu lagi ni. Babun kaifa kana yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih duduk situ lagi. Jadi ini ceritanya Abdullah bin Hisham berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Umar bin Al-Khattab. Faqala lahu Umar pun berkata, Umar pun berkata, sesungguhnya engkau paling aku sayangi daripada segala sesuatu yang lain kecuali diriku. Nabi SAW kata, tidak, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sehingga aku lebih dikasihi olehmu dari dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya sekarang, demi Allah, engkau paling kukasihi, engkau lebih kukasihi dari diriku lagi, lebih. Maka Nabi SAW berkata, al-an, sekarang, sekarang barulah, ya, barulah betul, wahai Umar. Ini kita sudah bincang panjang dah dulu berkenaan dengan cinta ni, berkenaan dengan cinta ni. Hak Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahu, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, ataupun hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis-hadis yang seumpama itu. Tidak beriman seseorang daripada kamu kalau selagi Allah dan Rasul tidak dikasihinya lebih daripada segala sesuatu yang lain selain daripada dua itu. Satu lagi, tidak beriman seseorang kamu kalau selagi aku tidak lebih dikasihinya daripada dua ibu bapanya, anaknya, dan manusia sekaliannya. Kita sudah bincang dah dulu panjang dah tentang pembahagian hub itu.
kasih ataupun cinta tu terbahagi kepada berapa cinta. Dan cinta yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hak mana? Hak mana? Banyak bahagi. Ada al-hubbut tab'i, ada al-hubbul aqli, ada al-hubbu ad-dini, macam-macam lah ada tu. Sudah kita bincang dah dulu. Hak Sayyidina Umar kata ni, mana dia sayang dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kecuali diri dia. Ini dia menyatakan hub tabi'i atau tab'i. Sifat semula jadi manusia, dia memang sayang kepada diri dia sendiri lebih daripada orang lain. Ini hak tabi'i. Hak tabi'i ataupun tabi'i. Hak sifat semula jadi manusia. Sebab itu kalaulah dia nak kenal ke apa, dia awak lari diri dia. Dia awak lari diri dia dulu. Dalam keadaan dia tidak sedar, dia akan awak lari diri dia, selamatkan diri dia. Itu hak hubbut tab'i panggil. Jadi Sayyidina Umar kata tu berdasarkan hak tabi'i dia lah. Bila Nabi SAW kata dak, tu pun tak jadi lagi tu, tak jadi lagi tu, mana tak sempurna lagi, tak sempurna lagi tu. Maka Umar pun kata, mana Rasulullah kata, kalau selagi aku tidak kau kasih lebih daripada diri kau sendiri pun, kalau selagi tak gitu. Sayyidina Umar pun kata, ya sekarang baru baru timbul rasa kasih lagi. Maknanya satu makna hub tabi'i, sudah jadi tabi'at dia, sudah jadi daging darah dia dah, lebih kasih kepada Rasulullah semata-mata tu. Bila Rasulullah kata tu gitu, dia pun kata sekarang ya, baru dia berasa seperti dia berasa sebelum pada tu tak ada yang lebih dia kasih diri dia lah. Hak paling kemuncak sekali. Lepas pada Rasulullah kata tak jadi lagu tu, dia pun kata sekarang mana masuk selalu hub tabi'i tu, mana jadi daging darah dia selalu kasih kepada Rasulullah lebih daripada diri dia. Dan tentu sekali hak lebih daripada hak lain tu sudah sebut dah sebelum kata tu. Satu maknanya. Makna yang kedua, iaitu hak yang pertama tu tab'i, tak apa hak tu, tidak salah. Mana cinta seseorang kepada diri dia, itu tidak salah. Waktu semula jadi Allah SWT buat gitu, tidak salah. Tetapi dia kena ada satu lagi, hub ikhtiyari ataupun al-hubbud dini. Yang ni cinta kerana agama ataupun cinta yang dipilih dengan kesedaran seseorang itu. Yang ni Rasulullah banyak jasanya kepada kita, Rasulullah ni begini. Jadi bila kita faham hak tu, kita akan mengutamakan dia. Faham hak tu bukan berdasarkan tabi'i, tidak, tapi berdasarkan akal kita. Kita mikir berdasarkan agama kita, mendorong kita supaya menganggap dia lebih daripada yang lain. Dan dengan pilihan kita, setara tu pun tak apa juga, setara tu pun tak apa juga, lebih dah juga tu. Sebab itu kita kata ni dalam hasyiah ni pun dia ada sebut, ni ada beberapa perkara yang dia sebut yang tak sebut sana ni. Dia kata takdir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, la Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wallazi nafsi biyadihi, mana wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika bin nafsik. Apa makna la? Tidak tahu makna. Maknanya la tasduqu fi hubbi, mana tidak benar engkau dalam cintamu kepadaku selagi apa yang aku suka itu dilebihkan daripada kehendakmu, keinginanmu, walaupun engkau terpaksa binasa kerananya. Itu maknanya la, tidak, tak boleh lagi. Qauluhu, kata-kata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu al-an, baru sekarang, baru ialah, baru sekarang. Ad-Dawudi berkata innahu istathna nafsahu. Dawudi ni seorang ulama besar, ulama hadis besar. Dulu ana pernah sebut dah, dulu mana dalam sanad Sahih Bukhari ni
sampai kepada Bukhari ni ada ni Daudi ni. Dalam sanad kita sampai kepada Bukhari ada Daudi ni. Orang penting. Dia kata, apa Sayyidina Umar mengecualikan diri dia? Kecuali diri aku, dia kata. Engkau paling aku sayangi daripada segala sesuatu yang lain, kecuali diriku. Apa dia kecualikan diri dia? Mula-mula tu dia kata takut-takut dia tidak sampai kepada peringkat tu. Maka kalau dia tak sampai ke peringkat tu, dia bersumpah jadi salah lah, tak kena lah sumpah. Maknanya bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Tetapi apabila Nabi SAW kata kepada dia lagu tu, baru timbul. Lepas tu baru dia kata. Lepas tu barulah dia bersumpah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Lepas tu baru dia bersumpah. Hak mula-mula tu memang tak ada sungguh. Kalau dia kata wallah, mana dia bersumpah tak betul. Tapi lepas pada Nabi SAW kata dia mak timbul. Timbul tu baru dia bersumpah. Maknanya hak bersumpah ni, dia nak cerita sini bukan bab sumpah ni. Biarlah sesuatu yang betul-betul baru kita bersumpah. Jangan main-main, tak jelas, tak terang nak bersumpah. Okay. Hak kita yakin betul-betul, pasti betul-betul, baru kita bersumpah. Seperti Sayyidina Umar ni, mula-mula dia tidak bersumpah. Dia kata lagu tu. Dia mengecualikan diri dia. Qala al-Khattabi berkata, cinta manusia ni tab'un, adalah bersifat semula jadi. Yang cinta manusia kepada diri dia. Wa hubbu ghairihi ikhtiyarun, cinta kepada orang lain itu dengan pilihan dia, bukan hak semula jadi, bukan sifat semula jadi. Cinta kepada orang lain itu dengan pilihan, sama ada dengan menggunakan akal dia ataupun kerana terhutang budi dengan dia. Itu kerana tu Nabi SAW maksudkan di sini ialah hub al-ikhtiyar. Sebab apa? Sebab tidak ada jalan kepada mengubah tabiat, mengubah tabiat semula jadi manusia tu tak boleh tu, daripada Allah SWT buat dah. Tak boleh lah tu. Qultu fa'ala hadha. Jadi kata dia, berdasarkan keterangan saya ni, jawapan Sayyidina Umar mula-mula tu adalah berdasarkan tabi'i, maknanya sifat manusia lagu tu. Kemudian apabila dia perhati, bila Rasulullah SAW kata, bila dia perhati hak Rasulullah kata tu, dia nampaklah hak Rasulullah kata tu bukan hak cerita tabi'i, hak ikhtiari tu, hub ikhtiari tu yang dimaksudkan. Barulah dia mengaku hak tu memanglah, kalau secara ikhtiar memanglah Rasulullah akan lebih. Maknanya begini, kalau kita ni tidak melebihkan Nabi lagu mana? Sunnah. Anak jerit misalnya, kitab Bukhari ni, anak jerit tu tak tahu. Tu tidak saya tu. Tidak saya tu. Kalau hub tabi'i tu tak saya kepada Rasulullah. Kalau hub tabi'i lagu mana? Orang sepak kau jerit kita, kau kutih kau kita jetak. Jadi dengar sendiri je. Jetak kan? Tapi kalau orang jerit hadis kau, orang tahu Quran kau misalnya, kita tak serah kau bersatu. Hak tu bukan tabi'i, memanglah kejadian kita dia tidak ada kena-mena dengan diri kita, tidak akan jadi tersentak kita seperti kalau orang pukul atau orang kutih kita tu, sebab bukan tabi'i. Tetapi dia kena ada hub dini ataupun ikhtiari, akli tadi. Jadi berdasarkan akal, berdasarkan ikhtiar kita sebagai seorang Islam, kita kena melebihkan Allah dan Rasul lebih daripada orang lain. Sepatutnya kita tersentak dan kita jadi marah, kita larang. Kalau kita tak larang juga, maknanya tak ada cinta tu. Tak ada cinta tu, tak ada iman. Kalau ada cinta tu, tak apa, walaupun tidak tersentak selalu. Sebab hub tabi'i ni, dia ibu sayang kepada anak, dengan sendirinya dia apa ni, sanggup mendedahkan diri dia, mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Sebab apa? Dia tak khabar, sebab dia sayang. Tapi ini biasa, orang kafir siapa pun ada. Tetapi hub ikhtiari ataupun hub dini, hal ni ada pada orang agama.
ahli agama. Mana dia guna akal dia fikir, sebab tu dia sanggup mati kerana agama. Kalau pergi perang, bukan tabiat semula jadi manusia suka mati, mendorong dia pergi mati, tidak, kerana dia faham mati itu tidak mati saja, mati baik. Sebab tu dia pilih. Dengan sebab itulah kalau orang buat tak molek, dia jadi mari ghairah, agama tu semangat, dia jadi panah tu. Kalau orang kata tak molek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari timbul perasaan. Itu hub ikhtiari. Ada hak tu tak apa. Hak ni lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar nafi tu tabi'i, memang tabiat manusia tidak lagu tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia pun fikir tengok, ini maksudnya hub ikhtiari. Kalau hub ikhtiari memanglah Rasulullah lebih dikasihinya daripada segala yang lain, hatta diri dia sendiri pun. Memang dia kena begitu orang Islam. Memang kena begitu. Kalau tidak, tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Tetapi mungkinlah ada jadi hub tabi'i, jadi daging darah, sehingga tak khabar ke diri dia tu, tak khabar ke diri dia tu, apabila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sahabat, sahabat-sahabat apabila perang kan, dia tidak jaga diri dia ni. Dia lebih pentingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak ada nak pergi selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hola tangan, dia akan hola tangan dengan sendirinya. Seperti mana seorang ibu, walaupun dia tu tak pandai berenang, kadang-kadang ni, walaupun tak molek tu soal lain, tak molek tu nak ceritanya dorongan perasaan. Anak dia jatuh dalam telaga kau, jatuh dalam sungai kau, kita kata dalam, dia pergi tuju selalu, terdorong pergi. Itu orang panggil hub tabi'i. Tak khabar dah dia tu sendiri tak pandai berenang. Hak tu tak molek lah, tak molek tu suku, tapi nak ayatnya dia tu, dia sanggup mengorbankan diri dia, tidak kata nak menyelamatkan diri dia, tidak. Ni orang panggil hub tabi'i. Jadi sahabat tadi, dia sudah jadi hub tabi'i lah, masuk macam diri dia sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selamatkan Nabi tu supaya dia selamat diri dia sendiri tidak pula gitu. Sampai kan Abu Talhah dan Abu Dujana, ramai lagi orang lain-lain, tangan ni jadi lumpuh. Kerana apa? Kerana menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak panah. Gitu. Ini dia sudah jadi timbul hub tabi'ina. Makna Rasulullah tu macam tubuh dia selamatkan Rasulullah. Makna macam masa selamatkan dia lah, diri dia lupa. Ni hub tabi'i itu makna tinggi lah. Kalau siapa perekat tu dah payah nak jadi gitu, boleh jadi hub tabi'i. Ini ada ketika-ketika dalam hal-hal tertentu, sekali-sekali mari ada lah. Nak kata sokma tu tidak payah dalam semua segi, tidak. Kalau kita kata hub tabi'i, cinta kepada Rasulullah, mana jadi daging darah, mana kita jadi macam rasa supaya dia lah. Berasa supaya dia tu lagu mana? Sekurang-kurangnya kalau hadis ni hak tak betul, kita boleh berasa payah juga tu nak siapa setara tu. Jadi hak dia tu sudah jadi daging darah kita, sehingga kita boleh bezakan dengan hak lain. Payah lagu tu boleh dikatakan jarang tak ada. Kalau nak ada pun hub tabi'i ini jadi serupa Sayyidina Abu Bakar. Mana dalam semua perkara banyak dia serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau orang tanya Rasulullah jawab gitu, pergi tanya Abu Bakar gitu juga dia jawab. Orang kata gini-gini sifat Rasulullah, dia pun kata lagu tu. Orang bagi sifat Abu Bakar pun lagu tu sifat Rasulullah. Tu dia sudah sampai kepada kemuncaknya. Tak apalah tu. Maknanya ada dua lah ni, ada dua kemungkinan. Mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak adil lagi kalau setara tu, kalau lebih dirimu tu. Sebab apa? Itu makna hub tabi'i. Mana engkau berasa diri engkau lebih lagi daripada aku, sekurang-kurang, walaupun orang lain tak lebih daripada aku, tapi dirimu lebih. Hak peringkat yang kedua tu timbul jadi daging darah dia, Rasulullah tu lebih. Itu sah. Yang keduanya seperti kita kata tadi, iaitu dia faham hak Rasulullah kata tak jadi tu, hak lagu tu hub tabi'i, dan bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan ialah hub ikhtiyari ataupun hub dini. Bila saya nak perhatian tu, kalau hak tu memanglah
lebih Rasulullah lah daripada sekalian yang lain. Ada dua. Jadi hak nak di sininya Nabi SAW sumpah lagu mana? Walladhi nafsi biyadih. Itu dia. Walladhi nafsi biyadih. Sumpah ni sumpah dengan maksud lagu mana ni sumpah? Nak buat sesuatu ke? Tak ada makna buat sesuatu ni, memang kenyataan. Dia menyatakan kenyataan. Jadi sumpah ini untuk menguatkan ayat. Untuk menguatkan ayat. Bukan makna sumpah ni ada mungkin pembatalan dia, pelanggaran dia. Tak timbul masalah ni. Apakah Nabi SAW mengubah hak dia kata ni? Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sehingga aku lebih dikasihi olehmu daripada dirimu sendiri. Adakah dia nak ubah tu? Tidak. Dia tak akan ubah dah. Memang gitu dah. Jadi tak timbul lah pelanggaran tu. Sebab kita kata kalau pelanggaran, kalau saya buat gini demi Allah, kalau saya buat gini jatuh tolak bini misalnya, kita kata hak tu boleh berlaku, hak ni tidak boleh berlaku. Jadi kata-kata Nabi SAW sumpah dia tu semata-mata untuk menguatkan cerita dia. Cerita tu tidak berubah dah, tidak akan berubah dah. Lepas tu Rasulullah kata walladhi nafsi biyadi, fa innahu al-an wallahi. Umar kata wallahi. Begitu cara dia bersumpah. Nabi SAW tak tegur, menunjukkan walladhi nafsi biyadi pun boleh, wallahi pun boleh. Tu dalam bab sumpah ni. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid. Ni kita sudah jumpa dah banyak kali dah. Imam Bukhari buat mari sama ni. Ada dua orang bertelingkah. Salah seorangnya kata, hukumkan antara kami dengan kitab Allah. Ya, seorang lagi kata, hak ni lebih cerdik lagi daripada dua orang ni. Hak ni lebih cerdik. Iyalah, wahai Rasulullah, putuskan antara kami dengan kitab Allah. Wa dzalli, dan izinkan saya untuk bercakap. Nabi SAW pun beri dia kerja. Jadi ini sudah berapa kali dah Anda pun sudah sebut dah. Kitabullah dalam hadis ini, yang dimaksudkan dengan kitabullah bukan Quran sahaja, tetapi hadis keputusan dalam hadis itu pun masuk dalam kitabullah, ketentuan Allah SWT. Bi kitabillah, dengan keputusan ataupun ketentuan Allah SWT. Sebab ni hak Nabi SAW suruh buat gini ni, suruh rejam, suruh pergi buat negeri setahun ke apa ni, tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Dah tak ada dalam Quran, lepas tu dia kata kitabullah. Ya, pasti aku akan hukumkan dengan kitabullah. Apa makna kitabullah? Sebab gini yang kita sebut tu, orang-orang anti hadis, dia kata Sayyidina Umar tu kan, bila Nabi SAW sakit tu, nak tulis sesuatu tu, Sayyidina Umar kata tak perlulah kita tulis, ada kitabullah kan dengan kita cukup dah. Kitabullah. Jadi puak-puak anti hadis kata ini menunjukkan Quran tu saja yang menjadi sandaran pegangan orang Islam, bukan hadis. Dia kata Quran tu kitabullah. Kitabullah sudah ada bersama kita kan, jadi tak perlulah Nabi tulis apa-apa dia sakit tu. Nabi SAW tak kata apa, senyap, menunjukkan dia mengakui bahawa kitabullah dengan makna Quran tu. Ni orang-orang anti hadis hujah dia lah. Dia kata kitabullah, hak tu je hujah. Hak Quran apa ni hadis ni tidak. Silap lah tu. Jadi kalau kita terima hak Sayyidina Umar kata tu kitabullah, memang kita kena terima lah. Bukan dalam Bukhari ke apa, kita sudah jumpa berapa kali dah. Kita terima dengan makna kitabullah, bukan Quran sahaja. Bahkan kitabullah macam sini dia sebut kitabillah. Lepas tu kitabillah ada dalam Quran ke? Tak ada. Jadi kitabillah tu umum, luas istilah kitabullah, bukan makna Quran sahaja. Walaupun sering kali juga kitabullah tu dimaksudkan dengan Quran, tetapi kadang-kadang tidak.
Dan tentu sekali hak Sayyidina Umar kata kitabullah ada pada kita dah tu bukan Quran saja, sekali dengan hadis. Buktinya penggunaan dalam hadis juga kitabullah tu bukan dengan makna Quran. Sini salah satu buktinya. Dan tempat lain ketika jumpa tu ada sudah sebut dah juga. Sini. Sebab apa? Mana rejam tu ada dalam Quran? Mana suruh apa nama ni buang negeri setahun tu ada dalam Quran? Tak ada. Hak sebab 100 hotel tu tak apalah, kita kata ada lah, kita kata. Moga anak dia ni hak pergi jadi koli kepada kawan ni, hak berzina dengan bini dia, anak dia ni tidak menikah lagi, tidak muhsan lagi. Menasabahlah sebab az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 hotel tak apalah, hak tu ada dalam Quran. Tapi hak buah negeri setahun. Lepas tu yang bini orang tu tuan yang upah kepada anak ni hak bawa kes ni, bini dia tu bukan bini orang ada kan, muhsan, sebab tu kena rejam. Mengikut hukumnya kena rejam. Hak rejam tu ada dalam Quran kan? Tak ada. Tapi Nabi SAW kata, dia kata lagu mana? Ni Nabi SAW kata ama walladhi nafsi biyadih, dia bersumpah la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Itu dia sebut, pasti aku akan putuskan kes kamu berdua ni dengan kitab Allah. Mana ada ni semua dalam kitabullah? Tak ada. Lepas tu ayat apa ni dalam Quran yang disebutkan maka dari basyarin an yukallibahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tu kan ayat tu kan. Seseorang manusia tu tidak boleh bercakap dengan Allah. Allah tidak bercakap dengan seseorang tu melainkan dengan salah satu daripada 3 cara. Melalui wahyan au min wara'i hijab, ataupun di balik hijab, au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Yang ketiganya Allah mengantarkan rasul, utusan dia lah, yang menyampaikan wahyu yang dikehendakinya kepada orang tu, pada Nabi tu. Ini mana 3 cara. Seperti kita maklum, semua terima ni Quran ini, semua sekali Quran sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui rasul. Au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Satu. Hak dua lagi. Hak dua lagi tu. Hak Allah SWT kata wahyan au min wara'i hijab. Hak tu duduk mana? Tak pernah berlaku penggunaan 2 cara lagi tu kepada Nabi SAW. Hanya berlaku sesuatu cara ni. Tak. Jadi maknanya hadis-hadis Rasulullah SAW kata tu adalah wahyu, berdasarkan wahyu. Itulah yang dikatakan wahyu. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan wahyu. Hadis-hadis ni pun wahyu. Berdasarkan ayat tu lah. Dan berdasarkan ayat tu juga menunjukkan bahawa wahyu ni, orang panggil wahyu, bukan Quran tu saja. Jadi orang anti hadis duduk kata Quran saja tu tak betul lah. Tak betul. Sedangkan Allah SWT boleh bagi kepada Rasul dia banyak cara lagi. Salah satunya iaitu dengan wahyu. Cuma dia panggil al-wahyu tu al-wahyu al-ghairul matlu. Al-wahyul matlu maknanya Quran. Istilah ulama buat tu dia ambil, dia faham daripada situ lah. Moga wahyan, wahyu. Lepas tu dalam ayat yang lain, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mana dia tidak kecek mengikut nafsu dia. Apa yang dia kecek ialah wahyu yang diberikan kepadanya. Wahyu. Hak dia kecek, semua dia kecek. Bukan Quran saja, tak dia kecek tu Quran saja. Nabi SAW sepanjang hayat dia kecek Quran saja. Tak lagu tu. Hak dia kecek tu luas. Hak dia kecek tu hadis, merupakan hadis. Hak tu adalah wahyu, Tuhan kata dalam Quran. Jadi dia kata Quran saja boleh pakai, tak betul itu, tak kena. Jadi hak nak sini jaga apa dia? Nabi SAW bersumpah, ama wallazi nafsi biyadi. Hak tu nak ni. Sumpah di sini dengan maksud menguatkan ayat. Bukan maksud maknanya kalau aku buat lagu lain,
aku kena bayar keparah sumpah aku. Tak ada timbul tu masalah tu sini. Sebab apabila Nabi SAW kata lagu ni cerita lagu ni betul. Betul, memang lagu tu. Bukan sebab kita kata tadi berkenaan dengan isteri kita, kau berkenaan dengan apa-apa, kau kita kata hak tu boleh kita langgar. Hak ni mana dia boleh langgarnya? Dia kata lagu tu lah. Jadi makna sumpah tu dengan maksud menguatkan. Seterusnya Nabi SAW kata, bagaimana kamu? Bagaimana? Sesungguhnya Aslam, Ghifar, Muzainah ni nama kabilah belaka ni lebih baik daripada kabilah Tamim, Amir bin Sa'sa'ah, Ghatafan dan Asad. Mereka itu rugilah, sia-sia mereka itu, rugi. Mereka kata betul lah tu. Mana dia nak cerita di sininya, Nabi SAW nak ayatnya kabilah-kabilah ni ada hak dulu Islam, ada hak kemudian. Ada hak Islam ni dalam keadaan sukarela, dengan suka hati, tak ada dengan nampak macam unsur-unsur paksaan ke, terpaksa ke, dah kalah belaka, dah kafir baru Islam. Tidak. Jadi hak masuk Islam dulu dalam keadaan tidak terpaksa, tidak dalam keadaan kekalahan, menerima kekalahan. Hak itulah lebih Nabi SAW puji. Hak kemudian ni rugilah ke mana-mana. Kalau hak tak terima tu rugi terus lah. Kalau terima pun rugi juga, sebab tak terima daripada awal. Sahabat-sahabat pun kata iyalah. Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadih innahum khairum minhum. Ini mana dia bersumpah lagi, sesungguhnya mereka itu yang tersebut dahulu tu, Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah ke apa tu, lebih baik lagi daripada mereka yang tersebut kemudian ni. Maknanya di sini, hadis ini menunjukkan orang yang Islam dulu lebih baik lagi daripada orang Islam kemudian. Orang yang lebih lama hidup dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik lagi daripada orang yang baru. Nabi SAW bersumpah, maknanya sungguh-sungguh dalam lagu tu. Seterusnya Rasulullah SAW pernah melantik seorang amil untuk buat kerja lah, pegawai dia lah, pegawai pemungut zakat, kau apa-apa lah, lain-lain lagi. Bila dia selesai buat kerja dia pun kata, Rasulullah, ini untuk kamu, ini untuk kerajaan lah, yang hak ni orang hadiah untuk saya. Nabi SAW pun kata, apa tak duduk di rumah makmu atau ayahmu, apa tengok adakah orang nak beri hadiah tu? Kau tidak. Mana orang beri hadiah ni pun berkait dengan kedudukan kita juga. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan tentang rasuah ni. Maknanya orang yang kerja dengan kerajaan, terutamanya benda-benda yang berkait dengan ni lah, pungut apa ni, cukai kau apa ni, dia kena beringat lah. Dia kena beringat. Dia kena faham, kalau dia duduk di rumah ada kau orang nak beri? Tidak. Jadi itu satu macam, satu bentuk rasuah juga. Kemudian Rasulullah SAW pun pada waktu petang selepas maya diri bertasyahud, memuji-muji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Kemudian berkata, amma ba'du, kenapa ada pegawai ni, kata dia, yang kita lantik, lepas tu mari duduk royak, kata dia, hak ni hak urusan kamu, yang ni hak kerajaan, hak ni pula dihadiahkan untuk saya, hadiah untuk saya. Bapa dia tidak duduk? Kalau lagu tu bapa tak duduk di rumahnya, rumah ayah dia ataupun rumah mak dia? Lepas ni nanti tengok adakah dia akan diberikan hadiah atau tidak. Lalu dia bersumpah. Ni hendaknya bab sumpah ni, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, tidak berkhianat seseorang daripada kamu terhadap sedikit pun daripada harta sedekah tu, melainkan yang dizakat tu, melainkan pada hari kiamat nanti akan dipikulnya di tekuknya, atas tekuk dia. Kalau unta kalau dia khianat tu, unta tu akan mari sekali dengan dia pikul je, duduk pikul unta tu. Unta yang bunyi, unta dia rorak tu ada bunyi, maknanya hidup lah. Apa? Kalau hak mampu tu boleh kira kita kata pikul, itu pun berat dah. Kalau hak hidupnya gelepar lagu mana, tidak kau rohak tu. Lepas tu orang pun semua nampak. Oh, apa lagu tu? Apa lagu tu? Nampak. Dia tunjuk. Dia sebab dia belok lah, belok dalam perkara tu.
Kalau apa ni lembu, mari dengan bertebah lembu tu, duduk pikul lembu. Kalau biri ataupun kambing, duduk bertebak. Duduk pikul tu, gimari. Jadi nampak ni di mana ni? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ni seksaan ataupun hukuman-hukuman seperti ni di padang mahsyar. Bukan dalam neraka, di padang mahsyar. Apa? Supaya lain-lain jugalah di padang mahsyar, supaya orang tengok boleh tahu lalu, kenal lah. Hak Nabi SAW kata, apa ni, orang mendahului imam kan, kepala dia sebuah hemah, tubuh sebuah manusia, pada mahsyar juga. Pada mahsyar juga. Hak Nabi SAW kata, orang yang dipacak berdera di punggung dia ni berdera. Hak ni orang yang apa nama ni, tidak taat kepada pemimpin. Dia bagi taat setia kepada pemimpin, lepas tu dia duk buat lagu lain pula. Tu punggung. Ada juga. Jadi macam-macam lah. Ni semua pada mahsyar. Hak duduk pelaga ayam, kau pelaga lembu ke apa, lembu pelaga dia pula sesok. Ayam ataupun ikan spila ke apa, pelaga dia pula sesok. Hak ni ada sana di pada mahsyar. Di pada mahsyar. Hak cerita-cerita lagu ni umumnya di pada mahsyar. Bukan dalam kubur, bukan dalam neraka. Jadi dia nak cerita di sininya, hak mana naknya sumpah tadi. Fa wallazi nafsu Muhammad biyadihi. Jadi bela-bela tu dari segi kandungan hadis itulah, mana tak boleh, mana kalau kita ni pegang apa-apa jawatan, kerana jawatan kita tu orang bagi, tak boleh. Hak selamatnya baik tak usah ambil lah. Terutamanya yang dekat sangat lah dengan apa ni orang kata rasuah. Misalnya kerja JPJ kau kita kata, ya? Kerja custom kau kita kata, immigration kau, ataupun polis kau kita kata, banyak kemungkinan tu. Maknanya kira sebagai rasuah. Ataupun nak melulus projek gapo-gapo kau, yalah juga termasuk. Maknanya tak boleh. Esok akan jadi lagu tu, sesuai dengan apa yang dia buat tu. Lepas tu Nabi SAW pun kata, faqad ballaghtu, aku sudah wayak dah, aku sudah sampaikan dah. Wayak dah ni. Bukan susuk, bukan tak wayak dah ni. Abu Humaid berkata, kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya sehingga kami nampak ufrah ibtihi. Yang ni ufrah, ketiak dia ni, putih ketiak dia, putih yang kemerahan sikit, yang perai sikit, itu ufrah. Dia duduk angkat tangan, ni, mana duduk mengadu kepada Allah lah, bahawa dia mana qad ballaghtu, mana aku sudah koyak dah, angkat tangan ni. Lepas tu dia pun kata, perawi ni, hadis ni sekali dengan saya, Abu Humaid ni kata, Zaid bin Thabit pun ada dengar juga. Tanya dia, mana padahal orang percaya dah ke dia tu pun, tapi untuk nak kuat lagi, nak pasti lagi, tak tanya dia. Boleh kita kata gitu, walaupun betul dah kita ayat tu, kita boleh kata nak pasti, tanya dia tu. Pasal dia tu pun dengar gini juga, tak apa kita kata gitu. Bukan bermakna kita ni diragui ke tidak, perlu dikuatkan ke kata-kata kita, tidak. Semata-mata untuk menenangkan lagi puas hati orang yang dengar tu. Lepas tu Nabi SAW, riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Abul Qasim berkata, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Hak disumpah dulu juga, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu menangis banyak dan ketawa sedikit. Tak ada nak suka hidup ni, tak ada nak suka kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Sepuluh baru ni lah kita sudah jumpa dah. Kemudian riwayat daripada Abu Dzar, dia kata, aku sampai kepada Nabi SAW ketika dia duduk tengah kata, duduk di bawah naungan Kaabah, dia duduk tengah kata, mereka itulah orang yang paling rugi. Nabi kata, wa rabbil Kaabah,
demi Tuhan Kaabah ni. Mereka itulah orang yang paling rugi demi Tuhan Kaabah ni. Aku pun kata dalam hati akulah, kata Abu Dzar, dia tidak maksudkan aku. Mudah-mudahan dia tidak maksudkan aku. Kata mereka itu adalah orang yang paling rugi itu aku, kau salah seorang. Mudah-mudahan tidak akulah. Gitu. Masya'ani, mudah-mudahan tidak aku yang dia maksudkan. Ayu rafiya syai'un masya'ani. Adakah ditunjukkan kepada dia sesuatu tentang aku? Mudah-mudahan tidaklah aku yang dikehendakinya. Kau ada wahyu gapo-gapo siapa ke dia, siapa dia kata gitu tu, wahyu tu berkenaan dengan aku ni salah seorang ruginya. Takutlah Abu Dzar ni, takut. Wa huwa yaqul, Abu Dzar berkata, famastata'tu an askuta, aku yang dengar tu tak dapat kawal diri aku, tak boleh duduk dia. Wa taghasyani masya-Allah, dan aku dikelubungi oleh suatu perasaan takutlah, masya-Allah, satu perasaan yang dikuasai, yang dikehendaki oleh Allah kepadaku, bahasa tu. Terus aku berkata, manhum bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Siapa kau? Kau kata rugi sat ni. Mereka itulah orang yang paling rugi demi Tuhan Kaabah ni. Siapa dia? Nabi SAW kata, al-aktsaruna amwala, orang yang paling banyak harta lah, kecuali orang yang buat gini. Mana Allah ke depan, Allah ke kanan, Allah kiri, maknanya buat kebajikan. Hak ni tidak rugi, hak lain kat rugi. Lepas tu ya Abu Dzar jadi gitu tu. Ya Abu Dzar kan tak ada milik harta apa-apa. Pada untuk hari ni, esok tak boleh fikir. Kalau ada 2 baju kena beri kau orang esok ada. Sebab tu dia pegangan dia gitu. Banyak hadis-hadis ni, kalau Abu Dzar banyak jadi gini. Sesoalahnya Nabi SAW nak dia. Itu yang peliknya. Ada juga sahabat-sahabat kalau dengan dia lagu lain. Sesoalahnya kita kata kalau warna lagu lain beri ke dia tu. Warna lagu lain. Ni kalau Abu Dzar jenis zuhud saja. Sebab itulah dia jadi seorang zahid, Abu Dzar. Jadi hak nak sini jaga dia nya. Humul akhsarun wa rabbil Ka'bah. Nabi SAW sumpah lagu mana? Lagu itulah salah satu caranya. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Kaabah. Itu cara dia bersumpah juga. Boleh juga lagu tu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, Sulaiman berkata, malam ni aku nak pergi dekat bini, dekat perempuan 90 orang. Semalam tu lah nak pergi. Maknanya gagah Nabi Sulaiman ni, gagah. Ada pun orang biasa tak boleh lagu tu. 90 orang. Maksudnya apa? Bukan nak memuaskan nafsu, bukan nak menuju hawa nafsu, tidak. Orang-orang lagu ni kalau hak berkait dengan nafsu tu pun, nafsu tu bukan utama. Nafsu tu bukan utama. Tapi dah kita ada nafsu, kita makan benda manis, kita serah manis. Makan benda pahit, serah pahit. Gitu je lah. Dengan sendirinya serah, tetapi itu tidak maksud, bukan utama, bukan matlamat. Hak naknya kau dia nak pergi dekat perempuan 90 orang supaya beranak masing-masing tu biar gagah lah, boleh pergi perang fi sabilillah. Itu tujuannya. Temannya berkata kepadanya, temannya tu siapa dia? Temannya boleh jadi malaikat, boleh jadi juga mulhim lah, malaikat mulhim, boleh jadi juga mana jiwa dia tu, hati dia tu ada kata, katalah insya-Allah. Mentah ke benda molek pun kena kata insya-Allah juga. Tidaklah kata kalau benda molek dah kita nak benda molek, Tuhan tahu dah nak molek, tak payah kata pun dia dah, tidak gitu. Kita kena kata insya-Allah. Dia tak kata tu kira-kiranya terlupalah, takdir Allah SWT dah nak bagi pengajaran kepada kita ni. Dia tak kata, padahal sudah ada peringatan dah tu. Dia tak kata, boleh jadi dia terlupa ke? Gitulah, moga manusia dia ada terlupa. Nabi pun
Dia pun pergi, lepas tu pergi memanglah pergi tak mengandung seorang pun. Hak mengandung pun adalah seorang mengandung. Waktu pun akhirnya melahirkan anak yang tak sempurna. Nabi SAW berkata, wa aimul ladzi nafsu Muhammad biyadi, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Nyawa ni dikaitkan dengan Tuhan, sebab Tuhan lah yang memegang nyawa kita. Bila-bila masa dia nak tarik dia atas dia besarlah maknanya. Kalau gol lain tu besar dah nyawa, tak nak itulah kita. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangan. Dia kata, kalaulah dia kata insya-Allah, jadi Nabi Sulaiman tu kata insya-Allah, tentu pasti. Jadi maknanya takdir qada tadi tu muallaq lah di situ. Situlah ulama-ulama faham ada takdir ataupun qada ni yang muallaq, yang tergantung. Mana di situ dia tidak putus lagi. Hak ni kalau dia buat gini dia akan dapat. Sebab Nabi SAW kata pasti boleh anak berakak, ya boleh naik kuda hebatlah, boleh pergi perang belakang. Tapi dia tidak kata insya-Allah, maka tak ada lah tu. Tuhan tahu dah. Ini maknanya dia ada takdir, ada qada yang mana tergantung keadaannya. Tuhan tu tahu dah, kita tak tahu. Sebab tu kita kena jaga. Boleh jadi dengan kita kata insya-Allah sepatah tu jadi lagu lain. Kira-kiranya jadi berubah, asalnya lagu lain. Kalau kita tak kata, dengan sebab kita baca bismillahirrahmanirrahim saja jadi lagu lain asal. Dengan sebab itu kita kena beringat sama. Kena beringat sama. Sebab kita tak tahu. Tuhan tu tak apalah, dia tahu. Kita tu tak tahu. Hak takdir muallaq untuk kita tu, kita tak tahu. Jadi dia ayat sini Nabi SAW sumpah, wa aimul ladzi nafsu Muhammad biyadihi. Tuhan nak. Lepas tu hak ni hadiah kain sutera kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat pun ambil lah. Mana nak cerita sahabat-sahabat ni hak lebih pun dia ada juga tahu manusia je lagu tu lah. Sebab tu kita jangan buat sehingga jadi kita ni lari daripada sifat manusia. Tidak lagu tu. Bukan Nabi SAW ajar kita. Seperti yang setengah-setengah orang tasawuf duduk ajar kan, macam tak ada lah, kikis habis tak ada sifat manusia. Sifat berasa comel kau benda ni, berasa kenal kau, berasa lembut sedap bahkan tak boleh kata sedap. Mana lawan tu lawan hak sifat semula jadi. Cara Nabi SAW ajar tidak lagu tu. Dia terima sedap. Hak sedap kita kata sedap. Boleh jadi hak sedap tu sebenar hakikatnya tak bagus, suku pasal hak tu. Tidak hakikat hak sebenarnya kita kata sedap tu. Hak tu bab lain. Tapi sedap lah kira-kira. Kita kena terima. Ni sahabat-sahabat ni hak kata lebih daripada wali ni pun dia pegang juga kain. Ni beri kat tu, hak tu beri kat tu, terah jamu lembut comel. Dia kata gitu. Hak tu tak apa lagi sekadar tu. Kalau makan sedap, sedap situ makan, tak apa. Sedap tak payah lawan. Kita kata tak apa tu lagu tu. Sahabat-sahabat lagu tu juga. Tak perlu kita setengah-setengah orang dia ajar jangan kata sedap. Betul kena lawan diri kita. Nafsu kita kata sedap, jangan kata sedap. Tak sedap. Kata lagu tu. Kalau dengar benda-benda sedap, tak sedap. Tujuan apa? Supaya jadi benci kepada dunia. Tidak lagu tu. Cara Nabi SAW ajar tidak lagu tu. Nabi SAW kata, adakah kamu kagum dengan kecantikannya? Ya, dia kata. Nabi SAW tak marah. Kalau dah tak betul cara lagu tu, mesti dia marah. Jangan kata lagu tu, kata tak sedap, kata tak comel. Mesti dia kata tak ada. Dia tak kata apa. Cumanya dia royak hakikat hak kamu duduk berasa kagum, duduk berasa lebih, sebenarnya tak ada nilai, tak ada rega apa sebenarnya jika dibandingkan dengan hak akhirat. Hak ni yang penting. Biar kita berasa sedap,
Tapi kita kena ingat, sedap dalam dunia ni pun setara ni. Sedap dalam dunia ni pun setara ni. Tak boleh pergi sedap setara mana pun. Dia ada sup dia. Kalau hak kain lagu ni hak istimewa ni, sapu tangan hak biasanya orang buat sehing. Sapu tangan ni, sapu tangan Saad ketua kamu lah, untuk mengulu kamu tu. Lebih baik lagi daripada hak ni. Sapu tangan dia ya, hak dalam syurga. Hak lain tak tahu lah, hak lain tak serupa dengan dunia. Jadi asitulah Nabi SAW cara dia nak sentak, dia sentak lagu tu. Bukan dia menafikan hak dunia ni tak. Dia tidak menafikan. Cuma dia banding dunia dengan akhirat. Situ. Situ tersentak lah. Maknanya dunia kita duduk lemah dah. Rupanya tak ada gap. Akhirat ni lebih lagi. Dia buat banding sama. Naknya apa dia? Wallazi nafsi biyadi. Tu lagi. Dah banyak hadis. Lepas tu kita kata apa yang Imam Bukhari buat mari hadis banyak gini mo ni. Hak tulah je wallazi nafsi biyadi. Tapi cerita tu lain-lain. Imam Bukhari nak ceritanya syarat dia menepati hadis yang menepati syarat dia berhubung dengan perkara ni banyak. Dia marilah banyak. Macam-macam. Selain daripada tu nak cerita kerap kali Nabi SAW sumpah lagu ni. Lagu ni. Tu pengajarannya. Lepas tu cerita hak Hindun isteri kepada Abu Sufyan tu lah, mak kepada Sayyidina Muawiyah tu. Ni kita sudah jumpa dah dulu. Dia bersumpah ni. Dia apa ni, dia kata tak ada dulu kat sebelum Islam ni, tak ada lah orang paling saya kenal. Kalau jadi hina lah anak beranak dia tu. Tak ada kamu lah, dengan anak beranak kamu lah kalau aku paling kenal sekali. Kalau hina. Tapi lah ni lepas pada Islam ni, tak ada seorang yang aku kenal kalau anak beranak dia tu bahagia, anak beranak dia tu bertuah mulia lebih daripada kamu. Tak ada. Nabi SAW berkata wa aidan, aku pun lagu tu juga. Mana kalau dulu duduk musuh siapa perang siapa begini-gini, itu cerita dulu. Sekarang ni sudah tak ada dah. Sekarang ni aku pun jadi saya lagu tu juga. Muka tua dia kan ni, wallazi nafsu Muhammad biyadi. Dia bersumpah pula situ. Bukan kata-kata gitu saja dah, dia bersumpah. Qalat ya Rasulullah, dia pun kata wahai Rasulullah. Abu Sufyan ni cermat sangat lah kata dia. Cermat sangat. Kita sudah hurai dah dulu. Bolehkah saya nak ambil sikit hak dia, pitih dia ke apa ke, nak beri makan kepada anak-anak, nak beri makan kepada orang lain lah, anak-anak buah. Nabi SAW kata la, tak boleh, kecuali dengan cara yang baik. Nak ambil sesuka hati tak boleh. Pasal dia ketua keluarga. Boleh jadi ada lah tu maksud dia simpan, dia cermat sangat tu, ada lah tu kira dia tu ke mana. Tak boleh, kecuali dengan cara yang ma'ruf, cara yang biasa lah. Biasa, kalau setara tu tak apa, tidak jadi lebih-lebih. Lagu tu tak apa, maknanya boleh ambil jugalah tanpa pengetahuan dia. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Munasabah lah, cara yang munasabah. Lepas pada tu hak ni Nabi duduk nyandar di apa ni, kemah. Dia pun kata kepada sahabat-sahabat dia, sukakah kamu kalau kamu jadi 1/4 ahli syurga? Maknanya 1/4 daripada sekalian ahli syurga. Suka tentulah, kata sahabat. Nabi kata tak sukakah kalau 1/3? Mana lebih besar lagi jumlahnya. Mereka kata tentu sukalah. Nabi SAW kata, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangan. Lagu tu lagi, aku berharap, aku benar-benar berharap kamu akan jadi separuh ahli syurga. Jadi kalau setara tu kamu suka dah, 1/4 pun suka dah, 1/3 pun suka dah, aku harap kamu separuh ahli syurga. Separuh ahli syurga. Apa lagu tu? Separuh ahli syurga tu. Setengah ulama kata jadi bilangan orang umat orang Islam ni di kalangan umat Muhammad ni lebih ramai berbanding dengan umat Islam Nabi-Nabi lain. Itu sah. Yang keduanya
Ini sebenarnya isyarat kepada umat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih panjang selain daripada ramai bilangan orang dalam dunia ni. Masa dia pun lebih panjang. Jadi orang dok kata kiamat ni nak berlaku dah gitu gini, itu dia kecek saja ikut serah itu. Kalau mengikut buat-buat ni kiamat dah ni, kita lepas kiamat dah ni. Berapa kali dah duduk ramai nak kiamat. Zaman kita ni, hak kita ni lepas dah ni. Hak duduk ramai tu tak ada satu pun hadis. Tak ada satu pun hadis. Jadi kita tak boleh pegang. Jadi yang jadi ramai ni apa? Sebab panjanglah zaman dia tu. Dah orang pun ramai. Hak Islam pun ramai. Menasabahlah kalau separuh ahli syurga daripada keseluruhan umat ni. Hak dalam bab ni yang dikehendakinya wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Dia rajin benar ni bersumpah lagu ni. Sumpah dengan maksud menguatkan ayat. Bukan maksudnya kalau dia langgar, mula-mula dia royak separuh ahli syurga, lepas tu dia royak lagu lain pula, maka kena bayar kafarat lah. Tak ada, bukan maksud gitu sini ni. Bukan termasuk dalam sumpah tu. Hak ni maksud sumpah dengan maksud menguatkan ayat ni. Lepas pada tu ada seorang pula dengar seorang tu baca qul huwallah semacam duk ulang qul huwallah. Dalam setengah riwayat disebutkan dalam semaya dia baca qul huwallah. Dia tak baca ayat lain, baca qul huwallah. Esok pagi orang tu pun pergi jumpa dengan Rasulullah, macam dia anggap sikit lah pendek kau baca qul huwallah kan pendek. Apa duk qul huwallah semacamnya, baca ayat-ayat lain kata. Nabi SAW kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, qul huwallah tu, surah Ikhlas itu menyamai 1/3 Quran. Jangan anggap sikit, jangan anggap sikit, jangan anggap mudah, jangan anggap lekeh. Maknanya di sini Nabi SAW nak ajar kepada kita bukan bergantung kepada banyak ingat Quran tu semata-mata, tidak. Yang pentingnya kita faham maknanya, kita menghayati dia tu. Berapa ramai orang yang mengapa Quran, tapi hidup dia tak ada sebelah mana. Sahabat berapa ramai tak apa Quran, nak apa guna Quran pun tak habis lagi. Tu mati dulu lagi dah 2-3 ayat, tapi sanggup mati kerana Islam. Sanggup segala harta benda dia kerana Islam, sanggup. Sikit ya. Tidak mati semua. Quran ni baru nak jadi seseorang, tidak mati semua. Sikit banyak tu dia bergantung kepada kita, Apa yang Nabi SAW kata 1/3 Quran, dia tidak larang. Dia tidak kata ayat ke dia lah, boleh buat lagu tu, baca lain-lain kan tak surah. Tidak. Mana terpulang kepada masing-masing lah. Dia merasa selesa baca tu, dia lebih ingat baca tu. Yang pentingnya, terutama kalau lah orang tu dia faham pula maksud. Lagilah kita tak boleh nak takwil lah dia tu. Jadi di sini dia kata 1/3 menyamai 1/3 Quran. Apa makna 1/3 Quran ni? Sini cuba tengok dalam hasyiah ni pun dia ada sebut 1/3 Quran kerana keseluruhan intipati lah Quran tu, sama ada berkait dengan mabda' au bil ma'ash au bil ma'ad, sama ada berkait dengan permulaan ataupun kehidupan sekarang ni ataupun kehidupan akan datang. Dia tiga. Kata setengah ulama kerana Quran tu kandungan dianya, intipati dia boleh dibagikan kepada 3, iaitu kisah-kisah, hukum-hukum dan sifat-sifat Allah. 3 bagi kepada 3. Jadi surah Ikhlas itu dia mengandungi hak yang ketiga tu, bahagian yang ketiga. Itulah yang dikatakan 1/3 tu. Yang dari segi kandungan dia tu, intipati dia. Baik, ini apa dia ni? Muhasyi ni. Penulis hasyiah dia kata, kalau mu kata lagu mana surah Ikhlas tu saja boleh menyamai 1/3 Al-Quran.
Macam mana boleh sahur? Kalau lagu tu tak payah menyusah baca Quran banyak lah, baca sikit mudah muka sama. Lepas tu yang orang duduk susah payah baca Quran malam-malam ke apa tu, takut-takut kita kata begitu. Tidak, Syak kata dia bawa hak susah lebih banyak tu kerana membaca 1/3 Quran sengoti, 1/3 Quran sengoti itu lebih susah, lebih berat lagi ditanggung, lebih terasa berat dia tu daripada baca surah Ikhlas saja. Tentu dah susah tu takkan pahala dia tidak boleh banyak. Jadi kalau kita baca 1/3 Quran supaya dengan kita baca Qul Huwallah. Kalau itu tak payah baca 1/3 Quran lah, baca Qul Huwallah saja. Lagu mana? Tidakkah penat susah makan masa tu nak baca 1/3 Quran sengoti? Lagu mana? Sedangkan pahala tu mengikut kadar kesusahan ataupun kepayahan yang kita tanggung tu. Qultu, kata dia, saya jawab, kalau kamu katanya begitu, qira'atus surah laha thawabu qira'atis thuluth faqat. Baca surah tu, surah Ikhlas itu dapat pahala baca thuluth sahaja, 1/3 Quran. Adapun baca thuluth sengoti, baca 1/3 sengoti tu, falaha 10 amthaliha, dia 10 kali ganda. Kalau kita baca surah Ikhlas, pahala dia sama dengan kita baca 1/3 Quran hak sengoti, 1/3 sengoti. Tapi kalau kita baca 1/3 Quran, diganda 10 kali ganda 1/3. Mana lebih jugalah hak baca 1/3 sengoti tu. Gitu. Lepas tu apa yang tak ayat terang lagu tu? Ini kaedah orang nak targhib orang. Orang nak targhib orang, dia tak boleh sebut lah gini-gini perician tu, jadi lemah semangat pula, jadi tidak berangin pula, tidak naik angin. Itu targhib, cara nak menggalakkan seseorang buat sesuatu, royak sekerat hak sedap, royak hak sedap, hak nampak lebih. Jangan royak perician dia tu, jangan royak gitu. Itu kaedah apabila nak targhib, nak menggalakkan orang buat sesuatu. Seterusnya Nabi SAW suruh molek sujud rokok tu. Lagu tu juga dia kata, demi Tuhan yang nyawa aku berada di tangannya, aku nampak kamu tu kat belakang aku tu. Nampak? Maknanya beringatlah alik belakang, sebab alik belakang dia ni ada macam-macam. Hak munafik pun ada. Jadi sekurang-kurangnya untuk munafik tu menakutkan mereka. Bila Nabi SAW apa? Bila Nabi SAW apa? Sebab itulah Nabi SAW kata, sebaik-baik saf orang lelaki ialah saf depan, sebaik-baik saf orang perempuan halik belakang. Dia kata seburuk-buruk saf lelaki halik belakang, seburuk-buruk saf perempuan hak duduk depan. Setengah orang dia pakai hak tu no. Jadi kalau orang perempuan tu duduk di belakang no, tak usah duduk depan, tapi kosong depan. Lagu tu ke? Tak, bukan lagu tu. Setengah orang dia kata, dah hadis Nabi SAW kata, duduk alik kanan dia lebih afdal ni. Alik kanan kan? Alik kanan imam lebih afdal. Jadi pernah ada juga orang tanya anak, lagu mana kalau kita buat masjid kita panjang alik kanan? No. Alik kiri ni biar pendek lah. Tidak maksud gitu. Dia maksud lagu lain. Sebab itulah dia kena faham. Hak Nabi SAW kata gitu tu semasa dia. Hak semasa. Memang ada orang munafik ni, dia pergi semaya, dia pergi lewat-lewat, dia pergi duduk di belakang. Tujuan dia di belakang ke apa dia? Dia nak pergi ngorak. Ngorak kita kata. Lepas tu hak tina macam ni gelenyar, dia duduk depan. Bila depan dekat lah. Hak di belakang dengan depan tu. Hak di belakang orang lelaki dengan hak depan orang tina. Dekat lah. Bila-bila duduk itu tengok ke celah ni. Duduk tengok ke celah ni. Bila-bila rokok tengok ke belakang. Ada hak lagu tu. Sebab tu Nabi SAW kata seburuk-buruk, buruk-buruk tu lagu tu. Tapi kalau sudah ada tabedah, sudah ada gapo, tak ada gapo. Dengan sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i gapo, dia kata sebaik-baik saf untuk semua, lelaki dan perempuan, saf pertama lah, saf depan lah, bukan salib belakang. Sebaik-baiknya, seburuk-buruknya salib belakang, tak kira jatah tina. Dengan sebab itu dia kata kita bagi dua.
Kita bagi dua setengah-setengah masjid kan, dia belah dua. Ni retina ni baru boleh saf pertama juga retina. Kalau tidak nak saf pertama lagu mana? Dak lek belakang siapa? Dah saf pertama bagi orang retina lek belakang tu pun tidak lebih baik. Mana hok ngosok sekali lah baik. Jadi saf pertama bagi orang retina ni tak ada sama. Lagu mana? Situ dia pekoh. Sebab tu dia buat hak tadi tu berkait dengan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak semasa. Tidak semesti kita ikut lagu tu. Hak dia kata tak molek sebab tadi. Lepas tu kita kata apa yang tak buat dinding gitu selalu. Hak tu masalah kita boleh fikir, masalah ijtihad. Tak jadi masalah tu. Seperti hak ni lah Imam Malik kata nak tegur orang Tino, tepuk tangan, orang lain kata tepuk tangan kalau tu imam salah. Imam Malik kata apa tepuk tangan dalam sembahyang pula. Subhanallah, orang Tino pun subhanallah, orang Jawa pun subhanallah. Ini masalah ijtihad masing-masing. Lepas tu kalau kita kata dia kena koh suara dia, kena bukan suara orang Tino. Kalau duduk jauh nak koh lagu mana? Duduk jauh lebih belakang sekali. Sebab itulah ulama dia ijtihad. Dia kata boleh molek duduk depan baru orang Tino ni umum tu, saf pertama lebih tu umum, bukan untuk orang lelaki saja, untuk perempuan pun lagu tu. Jadi aku nampak ke belakang, jadi takutlah. Nampak lagu mana? Ada yang ulama yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dia buat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang dia tu ada mata juga. Bukan mata lagu ni, lian-lian romo dia tu di belakang tu merupakan mata. Dia nampak juga. Ada yang kata lagu tu. Ada yang kata tidak. Allah Subhanahu Wa Taala buat depan dia tu supaya cermin nampak di belakang. Nampak depan dia tu. Di dinding depan tu jadi supaya cermin nampak di belakang. Ada yang mengatakan tidak lagu tu. Dia nampak dengan mata ni. Dengan mata ni. Tapi tidak semesti mata ni kena bertentang baru nampak. Kalau tidak bertentang pun tak apa, boleh. Itu dia kata. Tidak syarat bertentang baru boleh nampak. Hak depan saja boleh nampak. Tak syarat lagu tu. Allah SWT boleh buat seperti mata setengah-setengah binatang kan. Bukan depan saja, alik belakang pun dia nampak juga. Alik belakang pun dia nampak. Dia nampak dengan mata tu jugalah, bukan dengan mata lain. Jadi hak naknya sini fawalladzi nafsi biyadi, hak itulah juga. Lepas tu dia kata kepada seorang perempuan Ansar yang mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari anak-anak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya aku orang yang paling aku kasihi. Kamu adalah orang yang paling aku kasihi. Kamu, yakni puak-puak Ansar. Puak-puak Ansar. 2-3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Babun la tahlifu bi abaikum, jangan bersumpah dengan bapak-bapak kamu. Wallahu a'lam.